Saya bercakap ini dari hati saya sebagai Zahid Hamidi. Adakah orang Melayu hari ini nak bermain dengan emosi yang sebenarnya tidak menguntungkan sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat malam. Saudara Ramzo, saudara Elias Muhammad, saudara Abu Sama, saudara Fazil Yub, saudara Ahmad Hazimi, Pak Rosmini dari Pontian Johor. Hari ini saya bersama dengan Johor saya. Saudara Zainuddin Ismail, saudara DZ Ketari, saudara Mat Faridun Tukiman dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah selepas saya usai pencerahan ini, kita akan santuni setara. Dan seperti bagaimana yang saya katakan, malam ini saya mengundang sahabat lama saya yang penuh dengan kontroversi. Sama ada malam ni panas atau sejuk, wallahu a'lam bissawab. Tapi saya harap janganlah sampai meletup pula saya punya channel saya ni, saudara. Sebab memang saya lama kita menantikan hari ini 3 bulan, dah 3 hari kita menyambut tahun baru. Saudara, sudah tahun 2024 ya saudara. Dan saya ingin jelaskan juga pada saudara bahawa kita tinggal lagi 68 hari untuk menanti kehadiran Fajar Ramadan. Di Kelantan, Alhamdulillah, laporan terkini di Kelantan, Alhamdulillah tidak ada banjir. Sudah pun usai. Begitu juga di Terengganu. Cuma yang agak menggerunkan, menggusarkan di Johor nampaknya ada sedikit peningkatan. Ada lebih kurang 80 ke 70 orang setelah pun dia terpaksa berteduh di pusat pembinaan sementara. Di Pahang juga nampaknya ada kurang. Baik, saudara. Tetamu saya malam ini tidak lain dan tidak bukan adalah saudara Datuk Lokman Adam. Sebab kita akan membicarakan Jalan Seribu Liku untuk menghadapi sekitar tahun 2024. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka yang handsome. Dan salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Ya, ya. Juga bersama-sama dengan saya, ini yang saya cakap pada dia, saudara Jack. Jack akan membuat persoalan-persoalan. Kalau boleh biar panas lah. Kalau tak panas, tak ada. Apa khabar Jack? Boleh. Alhamdulillah, sihat. Kita dah... hari ni problem sikit. Jack beritahu kat saya, dia kata kalau perut dia tak okey, dia cabut lari sebab tinggal saya dengan Datuk Lokman. Bagaimanapun saya, bagi memulakan bicara saya harap agar ini admin dapat menyediakan apa yang di situ sebab saya nak tanya. Sebab saudara, mereka menafikan adanya langkah Dubai. Macam-macam langkah sekarang ni. Ada langkah 1000 langkah, langkah Sheraton, langkah London, langkah dua. Tetapi bila yang terbaru ini agak begitu menggusarkan kononnya, tapi kita daripada tak ada gusar pun sebab kita berpegang pada perlembagaan. Tapi bagaimana Tok kalau kita tengok dulu Tok ini VTR ni? VTT. Kita dengar dulu apa kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Kedah. Dia tidak menafikan. Raja Lawak. Raja Lawak. Datuk Lokman belum lagi buka, dia dah cakap. Okey. Macam mana ini admin? Okey? Sepanjang pengetahuan saya, ada yang saya tidak boleh maklumkan. Tidak berhasrat untuk mendedahkan kau itu. Lagi suspek kan. Saya kata ada langkah Alostar.
Tengah-tengah padang bola. Ya. Ya, Ada langkah All Star. Kau nak dibincangkan di All Star. itu keadaannya. Macam mana? Kita tengok. Betul. Ada langkah berat. Dia tidak menafikan. Ada langkah sembrom. Mampu ya Pak. Dah itu gurauan saja. Bagi orang ketak. Terlibatlah. TPM kata. Terlibat. Betul itu memang ada. Baik, saudara. Dia pun tak lama lah tu. Kita nak bukti bahawa apa yang mereka katakan lebih kurang. Jadi pakai ketak lah. Sound sikit. Nak katakan ada, sedangkan mereka tak mampu melaksanakannya. Kemudian bila pimpinan mereka menafikan tidak ada. Bergeduduplah dok. Dari Perlis kata tak ada. Itu semua buayan konon-konon kita takut lah, kononnya kita mengada-ngadakan. Betul begitu juga orang sini kata begitu, orang sini. Boleh Datuk sila jelaskan Datuk. Dia pertama sekali, Ya dok. usaha untuk tebuk atap yang dilakukan oleh kerengga-kerengga ni istilah Haji Adi. Siapa yang buat kerja tebuk atap ni kerengga. Kerengga. Betul. Kerja menebuk atap ni memang berlaku dan sentiasa berlaku. Tetapi bab kata orang tu, ini semua kerja sia-sia yang tidak akan ada penghujung yang membuahkan kejayaan. Ya dok. Kenapa saya kata begitu? Kerana hari ni rakyat perlu tahu bahawa memanglah bila mereka hilang kuasa, dulu jadi menteri, dapat jadi duta gaji buta. Dulu kerja menganiaya orang. Mengenakan orang tu, dakwa orang sini, dakwa orang sana. Kan? Melakukan pendakwaan terpilih. Ya. Sekarang bila dah jadi pembangkang ni, dia kena hadap semua tu. Betul. Betul. Dia kena bersedia jadi kluster mahkamah. Ya. Dia kena bersedia untuk berhadapan dengan risiko, dikejar SPRM, dikejar lembaga hasil dalam negeri, dikejar sana, dikejar sini. Itu yang menyebabkan mereka hari ini macam gundah kulana. Kalau dulu sedap menganiaya orang, kan? Hari ini dia dah merasa bahang tu. Ya. Padahal PM belum buat apa pun. Ya. Dah setahun dah ni kita tunggu bila Daim nak kena tangkap. Bila Daim nak kena dakwa. Bila Mahathir nak kena. Bila Hamzah Zainuddin nak kena. Bila Muhyiddin kena dakwa. Tapi itu pun saya ingat 5-6 tahun pun tak habis. Okey. Bicara. Betul tak? Betul. Anak dia, menantu dia pun sempat lari. Tak balik-balik lagi. Tak balik-balik lagi. Yang sorok minyak masak pun masih selamat. Belum lagi. Belum lagi. Masih boleh berniaga secara normal. Jadi bagi saya, normal lah. Ya. Normal lah. Dia orang ni buat kerja kelang kabut. Kan? Yang tadi yang Perlis tu. Ya. Siapa dia tak kontak? Menteri kita ditelefon berulang kali. Tapi dia kata tak ada. Dia cakap tak ada. Ya. Kita bukan bodoh. Kita ada maklumat risikan. Kan? Kita punya ahli-ahli parlimen sampai 10 kali ditelefon tak balas. Ditelefon pegawai khas ni apa semua sekali. Oh, ada. Ada. Memang dia orang buat. Okey. Kan? Memang ada orang mengatakan bahawa ada orang tua ni lah. Sanggup nak belanja sampai 750 juta. 750 juta. Saya nak beritahu. Ini orang pandai kira-kira. Kan? Dia pandai kira-kira. Macam mana dia boleh dapat 750 juta tu kalau dia ni tak reti cermat jaga duit, tak kedekut. Kan? So, orang macam ni, jangan expect dia akan belanja duit sesuka hati. Ya. Dia akan, bila dia nak belanja ni, dia bak kata orang tu kalau nak ambil risiko dia ada calculated risk. Ada ROI-nya. Aku keluar duit ni, confirm tak aku boleh lepas? Kalau belanja sampai 750 juta, ada yang kata sampai 50 juta satu MP. Ya. Mengarut. Habis kuat, dapat 750 juta, dapat 15 MP. Boleh tak bentuk kerajaan? Nak jatuhkan kerajaan pun tak boleh. Dia tinggal 69 sekarang ni. 69 campur 15. Masih tak cukup. Ya. Betul tak? Kalaupun dia belanja berbilion-bilion ringgit lah. Ya. Orang dah terdesak ni, tak ada apa yang mustahil. Betul. Betul tak? Kalaupun belanja berbilion ringgit, namun, apa yang boleh dibuat dengan sokongan yang MP. diperolehi daripada MP-MP, BN ataupun GPS ke GRS ke? Apa boleh buat? The best scenario yang dia orang boleh buat ialah
jika berlaku sidang parlimen, dalam sidang parlimen yang akan datang, 26 Februari. 26 Februari, Ya. masalahnya 26 Februari itu dia orang bagi tarikh 1 bulan Januari dah lingkup. Kan? Betul. Semua dah jadi bahlul. Ya. Dengar cakap apa ni Papa Gomok. Kan? Sekarang Papa Gomok dah bagi satu lagi tarikh 18 hari bulan. Pula. Ini kali kedua kena tipu lah ni. Ya. Lepas tu baru masuk kali ketiga tu 26 hari bulan pula. Ya. Habis kuat, ketika berlakunya sidang parlimen, mereka boleh buat undi percaya atau undi tak percaya. Ya. PM kita ni seorang yang terbuka. Siapa nak buat undi percaya, silakan. Silakan. Dia baru dapat kuasa pun, dia sendiri initiate undi percaya. Ya. Dan dia dapat 148 undi. Betul. Kan? Datang Mahathir, duk pujuk-pujuk Syed Saddiq Sigaragah. Syed Saddiq keluar, tarik sokongan. Kita tengok. Sokongan balas tu. Satu keluar, 5 masuk. Dengar Syed Hussein cakap ada lagi 8 pula nak masuk. 8 lagi tu ya. Itu belum lagi sekarang ni dalam keadaan orang dah nampak bahawa Perikatan Nasional ni kerja dia bohong je. Kan? So, bagi saya simple. Worst case scenario dia orang dapatlah 112, 113, 114 atau the best scenario 115 seperti mana dia mencuri 10 orang ahli parlimen kita selepas pilihan raya umum ke-15. Ya. Okey. Boleh tak dia bentuk kerajaan? Tang mana datangnya tu? Tak boleh. Ya. Dia mungkin boleh buat gerakan menjatuhkan PM. Tapi belum tentu boleh bentuk lagi. Tapi nak angkat PM ni apa syarat dia? Yang ini yang orang yang saya kadang-kadang geram betul sebab mengganggu kita punya Intellectual. okay. Kadang-kadang saya bukan apa tau, kadang-kadang yalah orang cakap kau ni asyik cakap orang bodoh je. Apa nak buat macam mana? Memang bodoh. Kan? Ya. Kau boleh turunkan kerajaan, kau boleh nafikan 1/2 Anwar. Tapi boleh tak kau angkat seseorang itu, orang yang kau nak jadikan sebagai Perdana Menteri itu, jadi Perdana Menteri? Boleh ke? Boleh ke? Tak boleh. Terpulang pedagung lah. Pertama agung. Ya. Kan? Pertama agung. Sebab apa? Agung, Kebauduli Tuanku Sultan Abdullah sudah menyatakan dalam ucapan dia. Ya, titah tuanku. Dalam ucapan Titah Diraja, dia kata, dalam pentadbiran beta, 4 Perdana Menteri dah. Betul. Mahathir, Muhyiddin, Ismail Sabri dan Anwar. Dan beta berharap Anwar ni lah yang terakhir. Janganlah ada lagi tukar-tukar kerajaan. Itu titah istana tu ya. Titah tuanku. Ya. So, takkanlah tuanku nak bertindak hari ini terbalik dengan apa yang baginda titahkan. Betul. Apatah lagi hari ini kita dengar orang kata, bukan saya kata, orang kata. Orang kata Tun Daim sanggup bayar 50 juta. Kalau tiba-tiba tuanku benarkan orang lain angkat sumpah. Apa persepsi rakyat terhadap baginda tuanku? Betul tak? Itu terhadap baginda tuanku. Tetapi kalau dah rakyat sekarang ni baru nak bernapas, baru nak hidup secara normal, tak lagi dikurung, tak lagi dihalang daripada mencari rezeki secara sempurna, foreign direct investment mula masuk, kilang mula buka, peluang pekerjaan mula bertambah, kadar pengangguran merosot, kadar jenayah pun dah turun. Tengah okey-okey ni, tiba-tiba baginda tuanku benarkan orang lain diangkat menjadi Perdana Menteri. Persepsi orang, macam mana MP dibayar, macam itulah Agung dibayar. Bahaya tak bahaya macam ni? Bahaya balik istana kalau itu. Ingat istana bodoh ke? Betul. Ingat Kebauduli Tuanku bodoh ke? Kalaulah MP 50 juta, takkan dia nak bagi Agung 500 juta je? Ingat kita punya Tuan Agung ni cikai. Oh, no way. No way. Tak boleh. So, bagi saya, kan, berapa bilion pun dia bagi, tuanku takkan ambil risiko ni. Betul. Tuanku ni seorang yang memahami keadaan Politik. grassroots di bawah, rakyat di bawah, dan dia cukup jaga, teliti. Bila dia nak buat keputusan ni, banyak dia merujuk majlis raja-raja. Dia takkan dilihat seolah-olah membuat keputusan bersendirian.
So saya yakin kalau benda tu boleh merosakkan nama dia dan malah boleh menyebabkan rakyat ini bangkit menentang institusi diraja. Sudah pastilah benda ni akan dijauhi oleh baginda tuanku. Kalau pun jadi pun, kalau calon pula tu, bagaimana kena bawa kundi percayaan pula kat parlimen lagi? Betul. Tergabung. Itu lagi satu aspek. Betul tak? Betul. Okey, itu pertama, pertama. Tetapi keduanya, sebelum baginda tuanku nak membuat keputusan mengangkat seorang Perdana Menteri baru. Okey. Kita dah ada Akta Anti Lompat Parti. Betul. Satu hal, Keduanya, semua ahli parlimen Barisan Nasional sebelum dia menjadi wakil rakyat atau pencalon daripada Barisan Nasional, dia menandatangani 3 kertas aku janji. Ya. 3 aku janji ini memberikan mandat kepada ketua parti. Ketua parti kita sekarang ni ialah pengurusi Barisan Nasional. Ya. Pengurusi Barisan Nasional ialah Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ya. Apa mandat yang telah diberikan? Pertama sekali, mereka menyatakan mereka tidak pernah memberikan sebarang aku janji kepada mana-mana pihak. Kedua, mereka mengakui mereka tidak akan memberikan aku janji ataupun SD kepada mana-mana pihak. Ya. Dia langgar je ni 100 juta. Aduh. Okay? Ya. Kita memang nak orang macam Hasni Muhammad ke, apa ni, Syamuddin Tunusin ke, memang kita nak dia langgar. Dapat 1 juta. Dapat 1 juta satu hal. Kita nak bertanding kursi dia tu. Betul tak? Ya dah. Baik kita letak orang yang setia-setia ni bertanding kursi dia orang ni. Betul. Betul tak? Betul. Kedua, setiap calon ini telah pun memberikan mandat kepada ketua parti untuk berunding dan membuat keputusan siapa yang nak diangkat menjadi Perdana Menteri. Ketiga, setiap calon ini telah memberikan aku janji, memberikan kuasa kepada presiden atau ketua parti untuk memilih, membuat keputusan dengan parti mana kita nak bergabung bentuk kerajaan. So dalam erti kata lain, kalau ada di antara diorang ni langgar je, Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Dr. Azamli Kadir hanya perlu hantar satu notis kepada Speaker Dewan Rakyat, kursi itu kosong. Dan kita akan dapat 100 juta setiap seorang. Seperti mana Zuraida Kamarudin bayar 10 juta kepada PKR. Ya. Jadi, dalam erti kata lain, itulah sebenarnya hari ini menyebabkan geng-geng Perikatan Nasional ni cukup benci dengan Datuk Zahid. Dia kata Datuk Zahid dia perosaklah, itulah, inilah. Memang betul. Datuk Zahid memang perosak. Datuk Zahid merosakkan cita-cita dia. Rancangan mereka. Betul. Datuk Zahid merosakkan impian dia untuk bebas, tak jadi kluster mahkamah. Ya. Betul. Itu yang hari-hari dia belasah, Datuk Zahid. Dia nak jatuhkan Presiden UMNO dengan harapan, dia ingat mungkin timbalan Presiden akan bawa, sebab sebagai ketua parti, dia seorang je boleh sign, mewakili 30 orang ahli parlimen. Okey. Kalau katalah tiba-tiba Datuk Zahid seorang, kan? Muhyiddin janji dengan dia nak bagi dia jadi Perdana Menteri. Pernah berlaku ni. Pernah berlaku ni. Tawar-menawar ni biasa. Pernah berlaku ni. Bukan tak pernah berlaku. Okey. Dia bawa orang pergi jumpa Datuk Zahid, tawarkan Datuk Zahid jadi Perdana Menteri. Datuk Zahid tolak. Dia pergi jumpa Anwar pula, dia offer semua sekali ni akan sokong Datuk Seri Anwar. Dengan syarat, kabinet tu jangan ada Datuk Zahid. Takkan kau hajar dia orang ni. Dia cuma nak adu domba dengan kita. Tapi nasib baiklah pemimpin kita ni pandai. Kan? Jadi saya nak beritahu, dalam erti kata lain, dia orang tak boleh nak buat apa. Sebab hanya dengan sokongan 30 orang solid daripada Barisan Nasional ini, mereka ada jumlah tambahan. Bukan jumlah yang mencukupi, bukan cukup jomloh. Jomlah.
jumlah bertambah daripada 69 campur dengan 30. Kalau boleh yakin dengan Datuk Zahid lah. Untuk saya ni, dia baru dapat 99. Masih kurang 13 orang. Betul. Jadi itulah keadaan dia sebenarnya. Jadi saya cakap terang lah. Saya frust dia orang ni. Kelang kabut tak tentu pasal. Benda takkan jadi apa. Don't waste our time. Lebih baik tumpukan macam PMX. Dia tumpukan pergi melawat kawasan banjir apa semua. Kita cakap jangan bantu lagi dia orang ni. Bukan mengundi kita pun. Betul tak? Tapi, yelah, orang baik ni. Dia walaupun macam-macam dicerca, dimaki, dia apa semua sekali. Sampai Kelantan, 50 juta dia bagi. Kan? Tok, saya nak mencelah. Ya. Kalau kita lihat, saya sebenarnya ada dengar beberapa akak umbi yang beritahu kat saya lah. Dan mereka menyebut, UMNO ni sudah-sudahlah berpecah. Jadi apabila Datuk Man sebut tentang beberapa player daripada kalangan orang kita, pemimpin kita sendiri, tak ada ke satu ruang untuk berbaik semula dengan mereka? Ataupun biar bergaduh, biar pecah? Siapa kata kita tak ada satu ruang berbaik semula dengan mereka? Nak beritahu pengkhianatan Hishamuddin Tun Hussein bermula seawal tewasnya Barisan Nasional. Okey. Pertama sekali, bila kita kalah, kita ada masalah hubungan diplomatik dengan Saudi Arabia. Betul. Hishamuddin ni pemimpin UMNO. Ya. Dia menawarkan diri kepada Tun Dr. Mahathir untuk menjadi jambatan membantu memulihkan hubungan Malaysia dengan Saudi. Masa tu Saudi tengah marah pasal bila Mahathir berkuasa, perkara pertama yang dia buat, dia tarik tentera kita dekat Saudi. Okey. Kan? Nombor 2, dia batalkan Institut Keamanan King Salman. King Salman, ya. Ya. Counter terrorism. So, benda ni memang menyebabkan Saudi kecewa dengan kita. Ya. Dia pemimpin kita, dia tawarkan khidmat pada musuh untuk jadi perantara. Memanglah dulu Datuk Seri Najib bila nak berurusan dengan Muhammad bin Salman dan sebagainya, memang dia hantar Hishamuddin. Memang Hishamuddin hubungan baik dengan Muhammad bin Salman. Okey. Kita tak nafikan. Itu pertama. Kedua, bukan setakat dia membantu dari segi hubungan dengan Saudi ni, dia membantu untuk mempengaruhi orang-orang UMNO ni untuk melompat ke bersatu. Kan? Itu pilihan raya 2018 yang kita kalah. 2018. Ya. Ustaz Syabuddin pun marah. Sebab Hishamuddin kata dia nak join sama. Kau pergi dulu, nanti aku join sama. Zulkifli Alwi, budak Hishamuddin dah pergi, Kamsatun Sulaiman, geng-geng dia, semua dia hantar pergi dulu. Sabah pun dah pergi juga. Lepas tu, Sabah. Ya. Boleh tanya dengan Datuk Yaqubah Khan. Jacob, ya. Datuk Yaqubah Khan ni adalah penyokong Datuk Seri Hishamuddin yang paling rapat. Kan? Bila orang duk melompat nak pergi ke ni, ketua-ketua UMNO Sabah ni nak melompat, dia tanya dengan Datuk Seri Hishamuddin. Macam mana ni, Datuk Seri? Semua orang-orang ketua-ketua bahagian kat Sabah, ketua wanita ni semua sekali melompat pergi ke bersatu ni. Hishamuddin cakap, follow the flow. Suruh ikut. Itu yang Datuk Yaqubah ni marah sangat. Dia tak boleh terima dengan pengkhianatan. Ada lagi, seorang lagi pemimpin kita. Kan? Dah lah nak pergi jumpa, tak bagi bawa telefon, bagai apa semua sekali. Dia ajak pula orang tu untuk join dia. Nasib baiklah pemimpin kita ni hebat. Dimakinya Hishamuddin ni. Benar berlaku, Dok, ya? Memang berlaku, itu sebab saya buat laporan kepada Jawatan Kuasa Disiplin. Cuma malangnya, saya yang kena pecat. So, benda ni memang berlaku. Ya. Kan? Berbalik kepada persoalan tadi. Ya. Adakah tak bolehkah kita ni bersatu? Berbaik. Selepas pengkhianatan yang dibuat oleh Datuk Seri Hishamuddin ni, apa Datuk Zahid buat? Bagi dia jadi Jadi Bendahari Agung Barisan Nasional. Dapat jawatan lagi. Bagi jawatan lagi. Bagi lagi bertanding. Kalau aku dah jadi presiden, aku tak bagi. Manusia macam ni,
yang betul-betul pengkhianat parti. Jadi apa ni, calon pilihan raya. Betul. Tapi Datuk Zahid ampunkan, maafkan, bagi jawatan. Last kali, lepas pilihan raya apa dia buat? Muhyiddin hantar dia naik private jet, dia pergi ngakal Abang Jo, kata BN dah ready nak sokong, Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Pilihan raya ke-20 Dia pergi yakinkan Hasni Muhammad, Wee Ka Siong, Wee Jack Singh, Sarabanan, 10 orang bagi SD kepada Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri. Itu cukup Dia jawapan lah. khianat kita. Dia buat lagi. So takkanlah dah khianat kita, kita bagi dia kemaafan, Datuk Zahid bagi dia jawatan Bendahari UMNO, lepas tu dia khianat kita balik, kita nak berbaik lagi. Pakai otak lah. Betul tak? Betul. Kalau kita ni dipatut ular sekali, okey. Tapi kalau dipatut ular 2 kali di tempat yang sama, that mean we are really stupid. Tu. Jadi apa tindakan susulan? Dalam politik hari ni, perkataan stupid ni tak boleh lari. Sebab, Jadi Tok, saya sebenarnya ada soalan susulan. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni? Apakah parti yang akan buat? sekarang ni yang paling penting sekali, sekarang ni, kita kena terima hakikat. Pernah tak negara ni, kita ada kerajaan hanya Melayu? Tak ada daripada mereka, tak ada. Dan stabil. Ada tak? Ada. Bila? 2020. Tapi tak stabil. Bila berlaku tembok atap. Kita ada kerajaan yang hampir ramai Melayu. Tapi tak semua. Tapi tak stabil. Memanglah tak semua, tapi ramailah Melayu, betul tak? Tapi apa jadi? Dengan hanya 114 orang. Jatuh tak Muhyiddin sebagai Perdana Menteri? Jatuh. Pelabur lari tak? Oh, lagi ledak buka. Hampir ke Indonesia, pergi Vietnam. Betul tak? Agung memurka. Bila dia nak orang buat undi tak percaya, apa dia buat? Dia daruratkan negara. Bila dia daruratkan negara, dia tak bagi orang keluar rumah, dia tak bagi orang cari rezeki. Sengsara tak manusia? Tak boleh cari rezeki. Banyak berhutang dengan Along, banyak berhutang sana, berhutang sini. Terpaksa merayu duit KWSP dan sebagainya. Last kali, ada yang pinjam Along, kena kejar Along, tak boleh tahan, bunuh diri. Betul. Betul tak? Betul. Nak berlaku lagi. Kalau 114 orang tak stabil, kalau na'udzubillah min zalik itu hari, dia orang kata kami dah cukup jumlah. Kalau betul lah cukup jumlah tu dan dibenarkan mencuri 10 orang daripada BN. Orang BN ni, yang 10 orang ni pada ketika tu tak sedar bahawa bila dia tanda tangan aku janji tu bukan setakat aku janji tu ada CC kamera, CCTV. Oh, ada. Dan kita beritahu kalau tak tarik balik 10 SD pada Muhyiddin ini, kita cuma perlu hantar surat kepada speaker dan mereka gugur sebagai ahli parlimen. Betul. Semua tarik balik. Kalau masa tu dia orang dah sedar, dia orang tak boleh bagi sokongan SD kepada orang lain. Sekarang lagilah SD tak boleh pakai. Tak mungkin akan berlaku lagi. Betul tak? Habis kuat, yang dia boleh buat ialah dibenarkan. Ni nak kena beritahu ni tu memang boleh. Kalau berlaku undi tak percaya, ahli parlimen boleh menyatakan sama ada dia menyokong atau tidak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu tak salah. Dari segi undang-undang, dibolehkan. Dari segi perlembagaan. Dari segi perlembagaan, dibolehkan. Tetapi nak angkat seorang Perdana Menteri baru, mesti ketua parti bersetuju. Dan yang kedua, mesti Kebawah Duli yang di-Pertuan Agong bersetuju. Itu perlembagaan dah tu. Itu perlembagaan. Tak boleh buat apa. Sebab itu saya melihat Yang ketua parti tu bukan perlembagaan. Itu ialah aku janji. Aku janji. Tak, saya bila saya timbul cerita ni pada hari Jumaat kononnya. Yang saya gelak sangat duduk. Hari Jumaat kata sampai menangis duk. Bila saya menangis, apa tu ada pula ini di kalangan YouTuber ataupun di kalangan pemain-pemain media sosial. Kononnya akan berlaku. Kemudian ekoran daripada itu timbul pula langkah Dubai. Kemudian kalau mengikut kata pandangan saudara Iswadi pula, dia kata bukan langkah, langkau. Duit tu tak pelangkau ke Dubai. So, apakah Datuk you are aware about that? Sebab saya melihat juga Datuk bahawa kenyataan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, dia kata dari segi fakta-faktanya memang ada. Kemudian yang amat berhormat Perdana Menteri pun mengatakan, tapi cuma dia kata dia tak ambil kisah. Sebab dia nak
menyuruhkan. Baik, Datuk. Saya nak tanya, Datuk. Sebab ini sekarang ni saya katakan jalan Seribu. Sebab tahun pertama Yang Amat Perdana Menteri mentadbir negara kita ini, beliau berusaha untuk menghapuskan kemiskinan, untuk merawat derita rakyat. Lepas satu apa semua. Walaupun dia dimaki. Sebab itu dia mengatakan bahawa makilah saya pun tak ada bisa ambil kisah. Cuma dia warning, dia kata kalau sakau duit rakyat, dia kata I will go after you. Dia bukan hanya warning pada yang dulu, pada yang akan datang, itu maksud dia. So, selepas itu yang terbaru, kenyataan Yang Amat Perdana Menteri. Dia kata setahun dah selesai, now ini action plan 2. Itu yang sekarang ni mulalah. Sebab saya ingat lagi kenyataan Yang Amat Perdana Menteri di Parlimen, dia kata SPRM must understand you are working with the new Prime Minister. So, retinya sekarang ni musim untuk membersih. Boleh Datuk bagi ulasan sikit? Pembersihan. Yalah, kita pun tunggu lama sangat. Ya. Bila orang-orang yang kita tahu memang ketika mereka berkuasa ni, mereka bermahalaja lela. Ya. Dengan kekayaan yang luar biasa. Boleh ada bank dekat Bangladesh, boleh ada bank kat Afrika. Kan? Anak-anak Perdana Menteri pada ketika itu semua berstatus bilioner. Tidak ada seorang pun yang gagal menjadi jutawan. Semua bilioner. Ya. Kan? Lepas tu dia duk cakap, Najib lah, itulah, inilah. Semua orang makan duit rakyat. Betul. Semua orang makan rasuah. Tapi anak-anak dia saja yang jadi bilioner. Anak orang lain tak jadi bilioner. Betul tak? Betul. So, di mana datang logiknya? Jadi, bagi saya, kalau SPRM hari ni baru nak siasat. Okey lah tu. Baru nak siasat. Pun dah melenting. Baru nak siasat dah melenting. Dah tuduh ni, kata ini pendakwan politik. Habis masa Datuk Seri Zahid kena, itu bukan pendakwan politik. Datuk Seri Najib kena, itu bukan pendakwan politik. You kena? Saya tak kena rasuah lah. Ya. Saya report orang makan rasuah, saya kena Lagi gila. Betul tak? So, bagi saya, simple lah. Kan? Kita ada SPRM, biar SPRM siasat. Betul tak? Bila SPRM siasat pun, belum tentu Peguam Negara akan dakwa. Betul. Peguam Negara akan cek sama ada kes ini betul-betul kuat. Ada merit, tak ada merit. Ada merit ke tak ada merit. Ya. Kalau dakwa je, lepas tu lepas, malu Jabatan Peguam Negara. Betul. Jadi, belum tentu pun didakwa. Kalaupun didakwa, belum tentu dia orang kalah. Ya. Betul tak? No one is guilty unless by the court. Betul. Dia kena dibicarakan. Bicara pula tu. Makan masa yang begitu lama. Kan? Kalau kita tengok, daripada mahkamah tinggi, pergi ke mahkamah rayuan, pergi ke mahkamah persekutuan. Lepas mahkamah persekutuan pun boleh buat semakan kehakiman lagi. So, banyak proses tu terlalu lama. Bagi saya, rakyat pun tunggu juga. Sebab rakyat ni nak tengok orang yang kata dia bersih sangat ni, saya tak ada duit. Kan? Tak ada duit, tapi hidup mewah. Anak-anak semua bilioner. Orang pun nak tengok. Kan? Berilah keadilan. Kalau Datuk Seri Najib, yang dia dah bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, dia tak tahu menau duit yang 42 juta ringgit masuk dalam akaun dia ni. Dia tak pernah arahkan dan tak pernah tahu menau duit tu masuk dalam akaun dia. Dan daripada perjalanan mahkamah mendapati bahawa duit-duit yang 42 juta ringgit ni semua untuk tujuan kebajikan dan juga CSR UMNO. Bagi anak yatim, bagi kepada buat masjid, bagi kepada orang asli, bantuan itu, bantuan ini. Kan? Bukan pergi beli jam tangan ke, beli kasut ke, beli tu, beli ni. So, benda ni, sepatutnya hari ni, yang menyebabkan orang ni ramai tak puas hati. Kenapa Datuk Seri Najib seorang tak nyaya? Kerana hari ni, orang yang membantu Jolo untuk menyeleweng duit 1MDB dan dibayar, keluarganya dibayar 715 juta dalam akaunnya di Singapura. Iaitu keluarga Zeti Akhtar Aziz. Akaun milik syarikat anak dia, Taufik, suami dia Taufik Aiman dan juga Aziz Taufik, anak dia. Masuk duit nak 715 juta. Dan dapat dirampas oleh pihak SPRM 60 lebih juta ringgit.
64, 66 lebih kurang. Kan? Orang yang diamanahkan oleh Datuk Seri Najib. Ya. Orang Madin juga. Ini si Zeti orang Madin. Si Jolo. bukan ni seorang lagi ni. Nur Muhammad Yaakob. Orang Madin juga. Menteri. Dia menteri ketika itu. Sebelum kita nak bagi kuop pinjam duit kepada SRC International. Datuk Seri Najib minta supaya Mak Nur Muhammad Yaakob ni buat due diligence dan buat cabinet paper. Okay. Rupa-rupanya dia pun dibayar oleh Jolo 85 juta ringgit. Tapi ada tak pendakwaan pada dia? Tak ada. Ada pendakwaan terhadap Zeti? Tak ada. Jolo yang menerima 1.2 bilion US dollar. Sehingga hari ini. Amir Badur duk kata nak bawa balik. Tak bawa balik. Dia yang dah balik, tanam sayur kat kampung. Tiba-tiba dia bawa balik jodoh. Bukan Jolo, Bukan jodoh. Jolo. Jodoh yang dia bawa balik. Jodoh. Betul tak? Ya. Video Azmin dia kata kabur. Tapi tengok bini dia comel je. Maknanya mata dia masih sihat. Betul tak? Ya. Rakyat Malaysia bukan bodoh. Kita boleh menilai. Sama juga orang macam Nick Faisal sehingga hari ni bebas tak bawa balik. Tapi setidak-tidaknya di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita ucap terima kasih. Jasmine Loh yang sama-sama lari dengan Jolo 6 tahun lebih, sekarang dah dapat ditangkap. Dah beri keterangan. Roger Ng. Ketika perbicaraan Roger Ng, kita lihat Tim Lesner, seorang pegawai tertinggi di Goldman Sachs, yang membantu Jolo menipu dan menyeleweng duit 1MDB. Tim Lesner menyenaraikan lebih 100 nama pegawai-pegawai tinggi kerajaan Malaysia ni yang mengambil duit daripada Goldman Sachs, mengambil duit rasuah. Kita minta supaya bagi nama ni, siapa dia orang ni semua. Sampai ke sudah ketika kita punya orang jadi Perdana Menteri pun tak dapat dokumen ni. Sekarang Alhamdulillah, di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar, Roger Ng dapat diekstradisi daripada US balik ke Malaysia. Jasmine Loh. So kalau mereka ni beri keterangan, ini juga boleh membantu untuk Datuk Seri Najib mendapat keadilan. Ya. Tapi belum dipanggil untuk jadi saksi belum lagi Belum dipanggil untuk jadi saksi. Tapi kita tunggulah. Tetapi kita mengharapkan supaya kalau bolehlah sebelum baginda tuanku ni berangkat kembali ke Pahang, kita harap adalah simpati daripada ihsan daripada baginda tuanku ni, InsyaAllah. untuk berikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib. Mudah-mudahan. Cuma saya beri amaran pada kawan-kawan kita ni, dengar cakap Datuk Seri Najib. Ya. Kalau Datuk Seri Najib cakap jangan berarak ke istana, janganlah kita pandai-pandai nak berarak ke istana. Betul. Kalau dia cakap jangan buat pulangkan Najib, Ya. dia nasihat jangan. Cool down, kan? Cool down lah. Dengarlah arahan. Betul lah. Kau cakap kau orang Najib tapi kau tak dengar cakap. Kan? Macam mana? Ya. Betul tak? Okey, Datuk. Okey. Ya, kita bercakap tentang tajuk kita adalah Jalan Seribu Liku sebab tahun 2024. Dunia masih lagi mengalami krisis ekonomi yang belum lagi selesai. Apabila kita melihat Ukraine dengan Rusia masih belum selesai. Palestin, Zionis masih belum selesai. Dan ada bunga-bunga pula dia akan mencapai sampai ke peringkat Iran, Syria dan sebagainya. Artinya, di dunia Arab semakin bergolak. Dan banyak orang mengatakan bahawa besar kemungkinan pelabur-pelabur daripada Arab juga memilih sebab kita dapat tenang sikit. Tetapi kalau kita digolakkan, saya kata jalan seribu liku tu, kalau kita digolakkan, apa nak jadi pada ekonomi kita? Betul. Jadi saya nak tanya pada Datuk, pandangan Datuk terhadap keadaan kita menjelang menghadapi tahun-tahun 2024 ni tu. Silakan. Saya nampak sekarang ni, orang dah banyak minat. Bukan setakat pelabur. Datuk Seri Anwar pergi ke UAE, bawa balik pelaburan. Pergi ke Amerika. Walaupun, yalah, kita ni terang-terang Datuk Seri Anwar bantai Biden. Betul. Tapi dia bawa balik juga. 62 bilion. 62 bilion. Ya. Kemudian kita lihat setiap perjalanan dia ke luar negara ni membawa balik pelaburan langsung asing. Itu sebab walaupun kita tak naikkan interest rate kita ataupun OPR kita, tetapi ringgit mengukuh
Alhamdulillah. Sedikit lah. Tak banyak lagi. Sebab kita kena faham, nak lawan dengan mereka. Mereka punya interest rate satu ketika dahulu, sebelum 2016. Sebelum Donald Trump menjadi Perdana Menteri, menjadi Presiden Amerika. Dia orang punya interest rate is below 1%. Okey. That's why Amerika dulu nombor 2 dari segi pelaburan di dalam negara kita. Orang mereka simpan duit di Malaysia. Sebab Malaysia dari segi politiknya dia stabil. Yang keduanya, interest rate kita ni menguntungkan kalau orang kalau orang nak meletak duit di sini. Tapi sekarang ni Amerika meletakkan interest rate dia 5.5%. Oh, you. Kita nak lawan boleh. Dato' Sri Anwar bukan susah. Dia boleh cakap je. Walaupun kita tak kacau pentadbiran bank negara. Tapi saya rasa kalau dia bisik, kau naikkan 5.5%. Takkan Governor Bank Negara tak nak dengar. Betul lah. Tapi apa kesan? Okey. Siapa yang untung? Bila ringgit Malaysia mengukuh, betul. Kalau nak beli barang import, ia menguntungkan kita. Nak beli barang import. Tapi kalau kita selama hari ini ekspor barang kita, sebenarnya bila ringgit jatuh, ianya menguntungkan kita. Sebab barang kita boleh jual dengan harga lebih mahal, ataupun kita boleh kita punya barang lebih kompetitif. Kita boleh beri kualiti yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Tetapi kesan dia kalau kita naikkan OPR ataupun kita punya interest rate, orang yang nak kahwin pinjam duit bank rakyat, orang yang ada pinjaman peribadi dan sebagainya, Aeon kredit. mampus. Minta maaf cakap, saya tak nak cakap mati ni. Betul. Mampus. Orang yang berhadapan hari ni, mana ada keluarga yang tak ada pinjam duit beli rumah? Bukan orang kaya semua. Ya, betul. Betul tak? Ya. Rumah saya ni, masa zaman PKP tu, setiap bulan bayar 2,800. Masa PKP. Duit tak ada, income tak ada. Masa PKP, 2,800. Sekarang ni, baru 3% tau kita punya OPR. RM3,460. Kena bayar. Ekstra 600 lebih. Banyak lah. Ekstra 600 lebih. Cuba bayangkan. Baru 3%. Kalau itu baru 3%. Belum naik seperti mana sebelum PKP 3.25. Cuba kalau kita ikut nak sangat ringgit Malaysia ni naik, nak shock, konon-kononnya kita punya indeks prestasi ekonomi ni dia ada banyak. Ya. Dia tak semestinya pada nilai ringgit saja. Ya. Semata-mata ni satu je kita lacking. Nak semua nampak cantik. Kita punya growth cantik, kita punya kadar inflasi rendah, below 2%. Kan? Kita punya bursa saham Kuala Lumpur pun okey. Kita nak cantikkan lagi. Ya. Nak naikkan ringgit ni, kita naikkan OPR. Boleh. Tapi siapa yang mati? Rakyat. Rakyat yang ada pinjaman peribadi, yang ada pinjaman perumahan, habis. So kita ada pilihan. Bukan setakat habis. Dan saya nak beritahu, siapa kata tak ada benefit bila nilai ringgit jatuh? Hari ini, Ya. Malaysia destinasi nombor 6 pelancong paling ramai masuk dalam negara. Saat ini Saat ini. Dalam dunia, kita nombor 6. Ringgit dah murah. Nombor 6. Sebab apa? Macam kita juga. Macam kita juga. Kita kalau nak pergi makan angin, 2 tempat je kita boleh pergi kalau nak pergi luar negara sangat. Murah sikit. Tempat yang murah. Pergi Thailand. Atau Indonesia. Sekarang pun naik kereta terbang pun mahal juga. Ya. Kan? Kalau sebelum PKP tu sedap sikit naik kereta terbang. Kan? Tiket 200-300 pun jumpa lagi. Ya. Sekarang ni kurang-kurang ni 600, 400. Betul tak? Ya. So, yang paling murah ikut jalan darat ni, Thailand. Betul tak? Ya. Sebab apa Thailand? Sebab duit dia lebih kurang dengan kita. Ataupun kita pergi Jakarta. Kenapa Jakarta? Pergi sana kita jadi jutawan. Jutawan, Pak. Jutawan. Jadi itu sebab je. Kenapa kita sekarang ni dapat nombor 6 destinasi pelancongan. Yang menjadi pilihan rakyat dalam dunia ni. Ya. Kerana kita sini, kita food heaven.
Ya. Kita ni macam bak kata orang tu syurga makanan. Macam-macam makanan ada. Kan? Pantai. Cantik. Daripada Pulau Sipadannya, Pulau Tiomannya, pulau itu, pulau ini. Pantai Langkawi. Termasuk Langkawi lah. Langkawi lah tempat apis kan. Kan? Semua. Ya. Macam-macam ada. Tapi Langkawi dah nak mati juga ni. Kalau dibinakan pelawak bodoh ni. Kan? Mentadbir di sana. Orang-orang parking salah sikit RM30 kena. Dengan cukai tu, cukai ni, macam-macam jenis cukai yang dikenakan. Tak menggalakkan. Tak menggalakkan pelancong. Itu sebab kita tengok Langkawi a bit Datang Malap dark. sikit, malap. Malap sikit. Ya. Kena tukar menteri besar. Biar Jack dia- boleh tanya, Datuk Lokman ni dia bekas pegawai Kementerian Kewangan. Waktu era tu Arif. So apa ni, bagi Ya. saya prestasi kita ni okey. Kan? Adalah masalah kenaikan harga barang. Saya nak tanya, Tok. Mana ada zaman barang tak naik? Every time naik. Tak ada lah, tak ada. Seingat saya tak ada lah. Bila ada supply lebih daripada demand. Demand lebih daripada supply. Memang naik. Maka barang naik. Hmm. Tetapi adakah kita tidak ada pilihan? Kita ada pilihan. Inflation. Tapi masalahnya, rakyat Malaysia ni, bila harga barang naik, semua salah kerajaan. Saya ingat begini, Ha. sebab impian rakyat. Impian rakyat. Mengharapkan kalau boleh untuk menghadapi tahun 2024 ni, penguatkuasaan. Dia macam gini. Ya, Dok. Ada tu apa ni, Amir. Bukan semua barang kita boleh jadikan barang kawalan. Okey. Kita Malaysia mengamalkan free market. Okey? Kita tak kawal kontrol harga kecuali beras. Ya. Super tempatan RM2, RM26, Hmm. 60 sen. RM60 Ataupun sen lah, RM60 satu kilo. sen, Ya. 1 kilogram. Hmm. Okey? Gula. Ya. Ada beberapa. Kalau musim pandemik, emas jadi Ya. ada harga shilling. Kan? Tapi macam contoh Selangor, kadang-kadang zaman tak ada air dulu pun pernah hampir-hampir baldi pun jadi barang kawalan. Betul. Oh, ya. Hmm. Tetapi itu di kala krisis. Bolehlah kita jadikan dia barang kawalan. Tetapi pada hari biasa ni, keadaan biasa, beras, gula, okey. Kita adakan barang kawalan. Tapi tak semua benda kita boleh kontrol. Ya. Tapi rakyat sebenarnya kena faham. Harga barang naik bila permintaan tu lebih daripada demand. Contohnya lah, rakyat Malaysia ni. Dia fras, harga Milo naik. Saya bagi contoh ni. Tapi sampai kedai mamak, Milo 1. Boleh pula kan? Macam mana harga Milo nak turun? Demand tinggi. Bila demand tinggi, kita beritahu bahawa kau perlu turunkan harga barang. Macam mana cara kau turunkan harga barang? Kau makanlah Ovaltine ke, hot chocolate, Cadbury ke, apa benda ke. Yang lain, substitute. Betul tak? Pilihan Itu lain. sebab ada orang kata menteri ni apa benda, kalau ayam mahal, makan daging, makan. Sebenarnya, ada betulnya juga. Bukan langsung tak betul. Maksud dia, kalau misalnya hari ni harga ayam melampau, kita pindahlah makan protein daripada sumber ikan ke, telur ke. Kalau telur bermasalah, kita pindah pergi cari protein daripada sumber lain, kacang soya ke dan sebagainya. So itu sebenarnya cara pengguna, kita sebagai pengguna boleh memainkan peranan kita dalam mengawal harga barang. Tapi Datuk, perimbangan dari segi pendapatan pula masalahnya sekarang ni. Itu sebab sekarang ni Rafizi tengah berusaha untuk memastikan bahawa kita akan laksanakan apa yang dipanggil sebagai dasar gaji progresif ni. Ya. Untuk pastikan bahawa rakyat Malaysia ni satu hari nanti akan dibayar dengan keupayaan dia. Ya. Dengan apa yang commensurate dengan apa yang dia hasilkan. Ya. Dengan produktiviti dia. Itu sedang dalam ni. Sebab Datuk, Begitu juga bantuan. Kalau sebelum ni kita bagi bantuan dalam bentuk B40. Kita kategoriskan rakyat ni B40, M40, top 20. B40 ni okeylah katalah 4,000 ke bawah atau 5,000 ke bawah. Kemudian yang 10,000 ke bawah ni dikira M40.
lebih daripada 10,000 dikira top 20. T20. Ada yang gaji dia 10,000 RM1 tapi anak dia 11. Macam saya contohnya. Anak 11. Masya Allah. Sebab Anak 11. 9 anak betul, 2 nak angkat. Ha. Kalau nak ikutkan, isteri seorang tu. Tenang juga lah. kalau itu jangan tanya. Kalau ada orang yang gaji dia RM9,990 Ya. ataupun RM80. Kalau Kan? dia nak seorang. Anak dia seorang. Oh, Saya lebih layak dapat ke? Dia lebih layak dapat. betul lah. Itu sebabnya bila kita buat padu ni, padu ni, Padu. padu. Pun ada juga yang bangang yang komplain, yang kata oh data dicuri. Sebenarnya padu ni hanya gather daripada 200 sources. Okey. Data-data sedia ada dalam pangkalan data kerajaan. LHDN semua lah. Cantumkan supaya data tu komplit, kita boleh tahu siapa yang selama hari ni dapat bantuan, sebenarnya dia tak patut dapat. Siapa yang hari ni kita ingat dia kaya, sebenarnya seksa hidup dia 11 anak. Ya. Betul tak? Itu sebenarnya. Supaya tak ada orang yang teraniaya. Yang patut dapat, tak dapat. Yang tak patut dapat, dapat. Rupanya ada kereta. 2000 cc. Baru pula tu. Ya. Ini kena faham. Okey Datuk, semalam saya berbual dengan Timbalan Menteri Keselamatan Dalam Negeri, Timbalan KDN. Saya menyuarakan sebab Datuk Syelmi selaku JSJ, Ketua Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, dia menzahirkan bahawa gaji anggota polis yang bertugas di kota-kota, bukannya kawasan perkampungan, kalau dekat kampung apa semua tu boleh tahan sikit tu. Kalau kat Seri Gading tu kos of living dia tak tinggi, tapi bagaimana kalau tinggal kat Johor Bahru, kalau tinggal di Pulau Pinang, kalau tinggal di Ipoh, Kuala Lumpur khususnya, kalau pendapatannya 3,000, di bawah paras kemiskinan. Betul. So Datuk sebagai mantan yang pernah bersama dengan Kementerian Kewangan, Datuk memikirkan macam mana cara dia untuk menyelesaikan. Itulah yang apa yang nak dibuat melalui dasar gaji progresif dan juga melalui padu ni. Okey. Kedudukan geografi seseorang itu juga akan diambil kira. Okey. Jumlah anak, tanggungan dia juga akan diambil kira. Jumlah baki gaji boleh guna dia tu juga akan diambil kira juga. Benda ni semualah. Kan? Ada orang 4,000 gaji tapi duduk dekat Pai Raja contohnya ataupun di Taiping yang cost of living dia rendah. Ya. Kan? So, mungkin orang tu kalau sebelum ni dapat bantuan SKR, lepas ni mungkin tak dapat. Mungkin ada yang daripada top 20 pula yang dapat. Benda ni akan diambil kira. Memang sebenarnya kalau nak mudah memanglah pakai B40, M40, top 20. Tetapi kena tahu bahawa ada orang yang tak jujur juga. Ada orang yang dah berpisah, dia tidak isytihar dia berpisah. Itu sebab bila kita nak bagi BRIM dulu pun, kita ada 13 agensi kita cek. Termasuk Jabatan Agama Islam. Kedudukan sama ada seseorang itu berkeluarga ke, dah bercerai ke, duda ke, dia ambil kira juga. Kan? Kedudukan sama ada seseorang itu, tanggungan dia tu siapa yang jaga. Kan? Isteri dia yang jaga ke, ataupun bapa dia yang jaga ke, ataupun semuanya di bawah satu keluarga duduk. Itu semua dia ambil kira. Okey Jadi Datuk. apa? Now sekarang ni Jack, kita nak balik politik lah. Sebab Tuan Kumar ni balik politik. Sebab dia juga sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Sebab sepanjang kempen-kempen masa bertanding Majlis Tinggi UMNO, Datuk menzahirkan akan berusaha untuk mengembeling UMNO untuk kembali pada matlamat perjuangannya. Boleh Datuk jelaskan apa pencapaian? Nak tanya Jack Datuk. Datuk punya apa pencapaian sejak menjadi ahli Majlis Tinggi UMNO. Sila Datuk. Pertama sekali saya nak beritahu 61 tahun BN memerintah. Aman, damai. Betul. Semua bagus, betul. Sebab berkuasa. Adakah ianya sebuah kerajaan Melayu? Tidak. Okey. Tidak. Orang nampak ianya macam Melayu kerana kita UMNO sangat dominan. Okey. Kan? Kawan-kawan MCA, MIC, gerakan sebenarnya pada ketika itu menyumbang
untuk membawa undi bukan Melayu. Betul. Okey. Hmm. Hari ni kena sedar bahawa orang Melayu ni dah berpecah. Okey. Dah berpecah. Okey. Okey. Berpecah bukan sikit. Sebelum kita bersama dengan Pakatan Harapan, sokongan yang tinggal pada UMNO ni, BN ni, 33% orang Melayu yang sokong kita. 33%. 33%. Pakatan Harapan ada sokongan Melayu 11%. Okay. Boleh tak kita cakap 33 ni campur dengan 11, maknanya 44% orang Melayu bersama dengan BN dan PH. Dah tak boleh dah. Untuk pilihan raya Semangat. yang akan datang, belum tentu. Betul. Betul. Dia boleh jadi kurang daripada 44% kalau kita tak buat kerja betul. Kan? Dan dia boleh jadi lebih daripada 44%. Bagi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada UMNO kerana walaupun kita 58 tahun berperang dengan DAP ni, setidak-tidaknya kita boleh yakinkan separuh daripada pengundi Melayu untuk bersama dengan kita. Especially pada pilihan raya umum. Pilihan raya di 6 buah negeri yang lepas. Ada lebih kurang separuh lah. Ya. Ada lebih kurang separuh. Tetapi itu hanya untuk 6 buah negeri. Kita tak boleh gambarkan itu untuk satu Malaysia. Ya. Kita tak boleh gambarkan 52% di sebelah Pulai, Simpan Jeram. Orang Melayu itu bermakna 52% seluruh Malaysia ni orang Melayu menyokong kita. Ya. Tapi bagi saya, dalam tempoh 58 tahun kita menyerang DAP, tiba-tiba 8 bulan kita boleh yakinkan dekat separuh orang Melayu ni untuk bersama. Terima hakikat, kita kena kerjasama dengan DAP. Itu dah satu pencapaian yang baik. Okey. Tapi Tok, kita tak boleh nafikan. Ya. Memang ada suara-suara dalam kalangan orang UMNO, Ya. ahli ekonomi yang Betul. tidak berpuas hati dengan Ya. DAP. Tak apa, tak ada masalah. Ha. They have all the rights. Okey. Sebab apa? Kita kena faham juga, mereka juga takut dengan DAP ni, bukan pasal dia takut dengan DAP sekarang. Dia takut dengan cerita tentang DAP masa DAP bersama dengan PAS. Dia takut dengan DAP masa DAP bersama dengan Bersatu. Terutamanya ketika mereka berada dalam kerajaan. Betul tak? Ya. Bukan DAP yang hari ni. Betul. DAP yang hari ni, kita pun nasib baik sebab DAP hari ni, mereka sedar bahawa mereka dah buat silap. So, bukan hanya kita belajar melalui kesilapan kita, kita cuba atasi kelemahan kita, DAP pun hati-hati tak nak lagi mengeluarkan kenyataan yang melukakan hati orang Melayu, melukakan hati orang Islam. Sebab akhirnya, mereka berkuasa hanya 22 bulan dan Susu Agung dia menjadi kluster mahkamah. Betul. That makes UMNO's job easier. Ya. Ya, lebih mudah. Tapi Dato', persoalan saya Tapi saya tak ambil lagi ni. Sila. Realiti dia hari ni, suka tak suka lah kita kena terima hakikat. Tidak ada sebuah kerajaan pun akan stabil tanpa Pakatan Harapan. Sekarang ni, yes. Tidak ada. Kalau PH bergabung dengan PN, dia orang akan stabil. Betul. Kalau PN ada fikir tentang Islam, fikir pasal Melayu, baginda Tuanku titahkan. Tuanku titahkan tu, dia fikir tentang Islam, fikir tentang Melayu. Bukan sembrono dia titah. Betul. Kerana bila PN kerjasama dengan PH, PN masa tu ada 73, lepas tu ditambah satu Padang Serai, 74, Ya. campur 82, ada 156 kerusi membentuk kerajaan. Kuat tak kuat? Oh, more than two-third majority. More than two-third. Compare tu, kita cuma 148. Ya. Tetapi, yang ramai tak perasan, 103 are Malays and Muslim. Ya. Only 53 are non-Malay. Okey. Maknanya, 2/3 daripada jumlah 156 orang itu Melayu Islam. Okey. Tetapi keparat bernama Haji Hadi dan
juga Muhyiddin khianat orang Melayu, khianat orang Islam. Dia tolak apa yang ditawarkan oleh baginda tuanku. Dia hanya fikir nak jadi Perdana Menteri. Betul. Kalau dia fikir tentang orang Melayu, apa salah ambil je jawatan timbalan Perdana Menteri? Dan tentu Parti Anwar ada 82 kursi, dia lah jadi Perdana Menteri. Betul. Takkan kau bodoh sangat tak boleh fikir. 73 dengan 82, siapa lagi banyak? Ini Allah Ta'ala punya kerja. Kalau Allah Ta'ala tak cabut kebijaksanaan Muhyiddin pada ketika itu, tiba-tiba jadi bahalul tak tentu pasal, tak kenanya. Kan? Ya. Ha. Dan waktu itu UMNO jadi pembangkang aje lah. UMNO tak ada masalah. Kita jadi pembangkang, kita lagi popular. Lagi unite. Kita pembangkang yang Jangan terbaik. lupa, Ya. UMNO bila jadi pembangkang, UMNO dalam keadaan cukup kuat. 7 pilihan raya kecil. Boom, kita sapu. Ya. Membangkang kerja senang. Kan? Kita tengoklah dia orang ni. Kerja membangkang dari longkang kan. Betul tak? Kerja senang. Tak ada masalah. Kita boleh jadi pembangkang. Tetapi, kena faham. Hari ni yang menyokong India, masyarakat India, yang menyokong PH, 90%. 90%. Kalau ikut pilihan raya, keputusan pilihan raya lepas. Ya. Masyarakat Cina yang menyokong PH, 97%. Oh, tinggi. 97 ah. 97%. Solid lah. Maknanya, siapa pun nak bentuk kerajaan, nak stabil. Ya, ya. Kalau nak 115 orang, lepas tu pelabur lari, lepas tu rakyat mampus, kan? Rakyat tak boleh keluar cek makan, Perdana Menteri kena gertak sikit, tutup parlimen, gertak sikit, bubar apa ni Darurat. daruratkan negara. Cubalah. Tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Saya ni jadi kerajaan pun boleh, jadi pembangkang pun boleh. Kita serba boleh. Ya, Tak ada masalah. Boleh tu. Nah. Saya nak tanya. So tadi Datuk ada mention sokongan orang Melayu kepada UMNO Barisan Nasional ni lebih kurang 33%. Ya. Saya tak pastilah sama ada angka 33% ini masih lagi Kekal. ada sampai sekarang. Cuma yang saya lihat ialah dalam kita punya grup-grup kita, Betul. grup UMNO dan kita dapat lihat dia orang ni masih lagi big grudge, masih lagi marah-marah apa semua. Bagaimana kita nak meyakinkan mereka kembali? Adakah kita perlukan satu sosok kepimpinan dalam UMNO ni yang seperti contohnya bosku yang dulu kita laungkan tentang One Malaysia, dia ceritakan tentang pentingnya kita kena ada sokongan orang Cina, sokongan orang India kepada ahli-ahli UMNO supaya dia orang ni faham. Sebab kita dah cuba dah Datuk, hari-hari kita buat live dekat TikTok tapi nampak macam kurang berkesan. So bagaimana Datuk kita nak kembali Saya percaya kalau Datuk Seri Najib dibebaskan, dia akan bantu kerajaan ini, dia akan menyumbang banyak. Betul. Terutamanya dalam meyakinkan orang Melayu. Ya. Tapi minta maaf cakaplah. Ni saya ni kalau saya cakap saya terus terang. Ya. Eh? Ya, ya, ya. Saya cakap terus terang. Orang Melayu ni dia ada satu sifat yang tak baik. Mereka ni kadang-kadang kurang bersyukur. Kurang Waktu dia bersyukur. ada. Ketika ada Datuk Najib, dia tak pernah menghargai. Orang fitnah, orang cakap macam-macam, semua main telan. Betul tak? Ya, ya. Ada dia orang nak kaji selidik tabayun dulu. Tak ada. Tak ada. Betul tak? Jangan lupa bila sempat Datuk Najib memberikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Betul? Ya. Ya. Ketika keadaan setengah perjalanan. Setengah perjalanan. Peringkat awal tu, ketika nama Muhyiddin tu dah jadi Abah. Abah Dia dengar nasihat daripada Datuk Najib, bagi RM600. Dia dengar nasihat Datuk Najib, bagi kebenaran keluar KWSP. Masa tu orang panggil dia Abah lah. Ya. Bila dia dah mula besar kepala, nak penjarakan Datuk Najib, mula besar kepala, kita minta KWSP kedua, tak nak keluarkan dan sebagainya. Itu yang orang baru start panggil Abah kau. Abah lembu. Kan? Ini kita kena faham. Ya. Pada ketika itu, Datuk Najib pun dikecam sama. Betul. Datuk Najib pun dikecam sama. Sebenarnya mentaliti orang Melayu ni, minta maaf cakap lah. Ya. Saya kalau cakap, saya cakap betul-betul. Cakap betul, tak ada masalah. Dok. Kau nak suka ke tak suka, kau punya pasal. Ya. Sikap tak bersyukur tu ada di sebahagian daripada orang Melayu.
dah buat silap 2018. Kita explain berulang kali. Jangan buat kesilapan lagi sekali. Pilih baik-baik. Dia orang dah merana 18 bulan zaman Muhyiddin. Hujung bagi duit. Berubah. Ini memang saya cakap terus terang lah. Memang 4.2 juta orang ni. Kan? Saya tak boleh nak kata apa. Yalah. Ini sikap orang Melayu. Hanya kerana Dan saya nak beritahu hari ni, Anwar ni mewarisi 1.5 bilion hutang tau. Yang ditinggalkan oleh mamak bendara bernama 1.5 tu. 1.5 triliun. 1.5 trilion. Ya. Kan? Yang ditinggalkan oleh Mahathir dengan Muhyiddin. Ingat senang ke? Pun kena kecam juga. Dah lah tinggalkan banyak macam tu, dia boleh bagi STR ni 3.7 ribu. 3,700 ringgit. Saya tak terbayang macam mana dia boleh nak bagi. Macam lagi bantuan-bantuan yang dia nak bagikan kepada rakyat kita ni. It's not easy to manage dalam keadaan hutang dah begitu dahsyat. Tapi kita tengoklah perangai orang Melayu ni khususnya. Sentiasa tak bersyukur, sentiasa komplain. Saya cakap terus terang lah. Dengan sikap orang Melayu macam ni, kalau Datuk Najib patah balik memerintah pun, Datuk Najib pun akan dikecam macam mana Anwar kena kecam hari ni. Kalau Datuk Najib pun kena juga. Kena sikap lah, tak berubah. Sikap ni. Ya. Dengar sikit daripada TikTok, berubah. Kan? Kita bagi penjelasan ilmiah panjang lebar, tak masuk kepala dia. Cukup dengan influencer, sengit-sengit kepala sikit, kan? Berubah. Habis di pangkalnya Perikatan Nasional. Dapat duit lagi. Fitnah. Ini tak pakai. Minta maaf cakap lah. Saya sedih sikit. Ya. Sebab bangsa saya ni, sebahagian macam ni. Gini jadi. Saya tak kata semua. Ya. Kan? Nasib baiklah kita ada lagi 33% yang pakai otak. Kan? Tapi 4.2 juta bukan sikit tau. Bukan sikit. Selepas dia orang merana, merungut, zaman Muhyiddin, kena paksa. Semayang pun kena jarak-jarak. Tak suntik, kau tak boleh pergi semayang. Betul. Tak boleh masuk surau, tak boleh masuk masjid. Kan? Semayang raya tak boleh masuk semayang. Semayang raya. Tak boleh balik raya. Kena halau. Kan? Sebelum tu dia kata, tak ada paksaan. Lepas tu dipaksanya kita. Buka tutup. Sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup. Bila time buka, modal dah tak ada. Ambil duit KWSP. Tutup balik, habis modal lebuh. Lepas tu nak berniaga balik, bila buka balik, nak berniaga balik, duit dah tak ada. Makan tak ada. Itu yang pinjam. Along. Last kali bendera putih. Last kali, bila naik bendera putih, Mahathir ni Muhyiddin pun persendakan. Datang pilihan raya, tengok apa jadi. Pilih dia juga lagi. Bagi RM500 satu keluarga, RM350. Ada setengah tempat 150 je dia bagi. Ada 200 di kelipitnya. Angkat juga. Wallahi, saya undi PAS. Dah buat macam mana? Kan? Betul lah. Lepas tu ada pula yang masih lagi bingai ni, yang percaya undi PAS sama dengan undi Islam. Masuk syurga. Masuk syurga. Ya. Undi UMNO, undi BN, masuk neraka. Undi PH, masuk neraka. Cetek sangat ilmu orang kita. Tapi berbeza dengan apa? Kita tengok orang Cina ni, Ya. 97% Solid. bersama Pakatan Harapan. They are united. Kita tak unite. We are not united. Lepas tu dia suruh kita, lepas dia aniaya kita, dia suruh kita, fikir tentang penyatuan Melayu. Bodoh ke apa? Selama hari ni, pernah PAS ampunkan Mat Sabu? Pernah PAS ampunkan Khalid Samad? Pernah PAS ampunkan Salahuddin Ayub? Ya. Tak pernah. UMNO jauh lebih mulia daripada hati pemimpin PAS. Betul? Kita ampunkan Muhyiddin Yassin. Bukan setakat ampun. Dia ada 32 kursi je. Pun kita bagi Kita ada 42 kursi. Ya.
32 kursi yang dia ada tu pun 16 curi daripada UMNO. Ya. 9 curi daripada PKR. Ya. Dia ada 5 orang je yang menang atas tiket. Bukan parti dia pun. Betul. Dia pinjam lambang PKR. Tiga. Bagi jadi Perdana Menteri. Dapat Perdana Menteri apa dia buat? Dia tikam kita. Dia bully kita. Duit kita dia tahan. Ya, ya. Dia mainkan kita. Masuk pilihan raya bersama di Sabah. Sekerat jalan, dia bawa masuk. Orang yang dulu bersama dengan parti kita, masuk parti dia orang. Dan dia orang bertanding kursi lebih. Orang-orang kita yang bertanding, kita dah bagikan, separuh kita bertanding, separuh kita bagi dia bertanding. Dia letak pula orang bertanding bebas, lawan dengan kita. Bagi lagi 200,000. Lawan kita. Suruh lawan kita. Oh, macam ni kita nak bagi kepercayaan untuk kerjasama. Bodohlah kita kalau kita percaya lagi. Kan? Apakah Datuk melihat masa... Tapi, Ya. ada juga yang bahalul ni, minta maaf cakap. Ya, Masih Dia lagi. kata kami dah nak kalih ke Perikatan Nasional. Hmm. Sebab pemimpin UMNO pun tak boleh bebas, kata Datuk Najib. Habis, Ah, ingat, ah, kalau ayat- hari ni, engkau undi Perikatan Nasional, kau ingat Mahathir, Muhyiddin, Haji Adi ni semua nak bebas Datuk Najib. Lagilah tak. Masa Datuk Najib kena ni, jangan lupa tau. Ketika mahkamah berjalan tu, siapa menteri yang jaga haiwan undang-undang? Taqiyuddin tu. Pas. PAS tu. Betul. Dia teruskan penganiayaan. Sebelum tu dia kata Datuk Najib dianiaya. Hmm. Lepas kau dapat kuasa, kau teruskan penganiayaan. Betul tak? Betul. Lagi nak percaya dengan lebay-lebay ni. Aduh. Saya nampak gayanya dengan Datuk Luqman ni tak ada penghujung lah, tak ada penutup nampak gayanya. Berterusan banyak lagi. Tapi bagaimanapun saya rasa ini berliku-liku lah cerita Datuk dengan Datuk Luqman ni. Saya ucapkan terima kasih Datuk kerana sudi hadir. Dan Jack, kita tak sempat nak bertanya Jack. Tak apa, Kita dah nak biasa masuk, dia masuk. Kita nak masuk, dia masuk. Tapi bagaimanapun secara, itulah Datuk Luqman Adam yang kita kenali, yang saya kenali dari dulu. Saya rasa mudah-mudahan kini dan selamanya. Amin. Dan saya mengharapkan agar masa-masa mendatang ni Datuk Luqman Adam dia sibuk sikit dari Majlis Tinggi itu adalah kelapangan untuk bersama-sama dengan kita. InsyaAllah. Tak sempat Datuk saya nak tantun ni Suraya lah, Saudara Azmi Nordin, Saudara Margaret Ali, Pak Chu, ramai duk bertanya apa semua. Tak sempat saya nak tantun. Masuk saya Datuk kilo saya. Saya nak masuk Datuk kilo. So memang pakar Datuk Luqman Adam. Teman-teman, untuk itu kita berdoa agar Datuk Luqman Adam ada mempunyai waktu untuk kita di masa mendatang. Datuk, InsyaAllah. jangan lupa Datuk. InsyaAllah. Saya ucapkan terima kasih. AHF sentiasa menyediakan sesuatu. Begitu juga Jack, tak sakit perut ya? Ya, Alhamdulillah. Hilang sakit perut Dah kita. ready dah. Pintu dah terbuka. Itulah. Baik saya ucapkan kepada anda semua selamat menghadapi hari-hari yang mendatang. Moga jalan Seribu Liku itu akan menjadi jalan lebih lurus lagi. Kita jumpa lagi besok. Saya akan bersiaran, mungkin saya panggil Zamil Ibrahim. Itu lagi satu hal. Kalau Zamil Ibrahim Kalau lagi panggil Zamir, kena panggil Usam sekali. Ustaz Usam. Pusing lebih. Ya, Datuk Luqman ni begitulah. Bijak orangnya, saya menciluk. Tapi bagaimanapun kita tengoklah besok macam mana saya. Dan lusa kita akan ada bersama dengan Menteri Komunikasi. Saudara Fahmi Fadzil. Dan insyaAllah lah saya, kita Amir Hijaz akan sentiasa menghidangkan sesuatu yang sometimes kontroversi, tapi tak lain dan tak bukan. Semata-mata untuk memberi penjelasan, penerangan agar warga kita memahami. Ingat saudara, kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan ingatlah, kita adalah warga cinta damai. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum.